أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. InsyaAllah, apa kabar semua? Baik, InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan jazak, insyaAllah. Okey, kita akan teruskan kelas kita seperti biasa, masyaAllah. Kelas kita pada malam ini, insyaAllah kita akan teruskan bacaan kita dan juga tajwid kita. Asas kaedah tajwid kita untuk kita mengeluarkan bersama membaca Al-Quran. Malam ini muka suratnya ke surat 15 eh. Malam ni muka surat 15 surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 94, insya-Allah saya sharekan. Okey, sementara tunggu yang lain, insya-Allah. Alhamdulillah. Kaedah yang kita akan teruskan lagi, iaitulah kita membaca muka surat ini bersama secara jama'i, secara ramai-ramai, dan kita insya-Allah akan mengeluarkan dan kita buat kesimpulan hukum bersama yang terdapat dalam muka surat yang kita baca bersama, insya-Allah. Jadi kita mulakan kelas kita bersama, insya-Allah, dengan membaca suratul Fatihah dan terus muka surat 15 bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت كنتم إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Okey, yang baru masuk bertanya muka surat. Malam ni insya-Allah bacaan kita muka surat 15. Muka surat 15 surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 94. Okay, alhamdulillah kita dah baca bersama muka surat 94 muka surat 15 ayat 94 masih dalam surah Al-Baqarah, masya-Allah. Alhamdulillah. Sebagai permulaan seperti biasa, kita bagi peluang kepada semua yang hadir pilih hukum-hukum yang terdapat dalam muka surat 15 yang kita baca bersama tadi. Sekiranya sepanjang kita baca bersama dan kita cuba mengaturkan bacaan kita perlahan-perlahan satu persatu, kod-kodlah dalam kita membaca tadi, kita ada terperasan, ada hukum-hukum yang bagi kita mungkin kurang jelas, mungkin kurang kenal, kan? Jadi bolehlah pilih yang itu dulu sebelum kita patah balik awal muka surat untuk kita kupaskan satu persatu hukum-hukum yang dalam ayat yang 94. InsyaAllah. Ada tak pilihan? Persilakan kalau ada. Unmute. Selalu kita istilahkan, ada tak hukum-hukum yang menarik? Maksud menarik perhatian kita. Sekiranya tak berhati-hati, mungkin boleh berlakunya kekurangan dalam bacaan kita. Mungkin hukum tu susah kita nak sebut. Ayat itu, perkataan itu kadang-kadang tak berulang di tempat lain. Jadi kita nak kena jaga-jaga. Kalau ada, boleh pilih dulu mana-mana ayat. Boleh abang pilih Ustaz? Okey, silakan. Ayat 97 Ustaz. Okey. Mula daripada qul man kana. Di situ banyak sabdu. Kalau kita tak hati-hati kan, di tempat sabdu tu kita kena tekan dan bunyi dua harakat. Di situ ada 1, 2, 3, 4 sabdu kat situ. Kalau istilah Okey. ayat lah. Okey, bagus. InsyaAllah, alhamdulillah pilihan yang patut diulang-ulangkan. Okey, sebab mana-mana huruf dalam Al-Quran, kalaunya ada sabdu ataupun syaddah, kalaunya ada sabdu, ada syaddah, kita tengok dulu huruf tu, adakah huruf tu syaddah atas huruf nun, syaddah atas huruf mim. Kalau syaddah atas nun dan mim, maka kita nak kena wajib dengan dua harakat. Ada kadarnya. Tapi khususnya syaddah yang ada pada nun dan mim, istilahkan wajibul gunnah ataupun hukumnya wajibul gunnah yang kita nak kena dengung dua harakat. Adapun huruf-huruf yang syaddah lain selain daripada nun dan mim, kita tak perlu sampai dua harakat, cuma kita nak kena tekankan, kena tamkinkan, nak kena takkidkan sebutan kita biar jelas supaya huruf yang syabdu tu ataupun yang syaddah itu disebutkan kedua-dua huruf yang mana kita selalu sebut setiap huruf yang adanya syaddah asalnya dua huruf yang sama. Huruf yang pertama berbaris mati, huruf yang kedua berbaris. Kita sebagai contohlah, kita ambil yang pertama, qul man kana aduwan. Okey, di sini ada waw. Waw musyaddadah, waw sabdu. Jadi tak perlu kita nak sampai dua harakat aduwal. Itu tak perlu sebab aduwal tu yang dengung tu hanya pada huruf nun. Contohnya fa innahu. Ini khas.
Khas sebabnya dia wajibul gunnah. Nun yang musyaddadah, mim yang musyaddadah hukumnya wajibul gunnah. Itulah yang kita nak kena panjang dengung tu 2 harakat. Adapun huruf-huruf yang lain yang ada syaddah, kita hanya kena tekan. Contohnya aduwa. Qul man kana aduwwan li bacaan salah anda? Bacaan yang salahnya Qul man kana aduwwan li kalau kita sebut aduwal, seolah-olah satu je waw kita sebut. Kita nak kena sebut aduwal li Jibril. Sebab waw ni adalah terkib yang asalnya, tulisan yang asalnya waw mati, waw berbaris atas. Sebelumnya dal baris depan kan. Jadi kita kena sebut aduwal. Cara sebut mesti nak kena singgah pada waw mati tu yang tak ditulis pada huruf yang sabdu tu. Aduwal. Baru pergi kepada wal. Kalau kita tak sekan, dia seolah jadi aduwal, aduwal. Terus pergi itu, seolah-olah kita hanya baru sebut satu huruf sahaja. Bagus. InsyaAllah itu tambih peringatan kepada kita semua. Setiap kali kita jumpa huruf yang adanya sabdu, selain nun dan mim, kita tekankan sebutan itu, huruf itu. Tekan maksudnya kita lebih kuat sikit sebutan itu. Lebih kemas sikit sebutan gitu. Kalaulah huruf yang sabdu tu huruf nun dan mim kita nak kena wajib dengung sampai 2-nya harakat. Okey, alhamdulillah. Okey, ada lagi selain daripada tu? Tadi Ustaz saya ikut tak ambil nafas, jadi tak sampai dia punya Hmm. wakaf. Jadi Ah, planning kurang hari ini. okey. Jadi itulah. Kadang-kadang bila kita baca berjamaah, Haji Hanafi dah sambung, ada tambah maksudnya dia nakkan kita macam mana kita nak jaga nafas kita. Okey, bila kita baca berjamaah, kalau kita nak ikut suara yang satu, contohnya suara saya yang kuat, jadi kadang-kadang saya terpanjang sikit, kadang-kadang saya terpendek sangat. Jadi kita tak boleh adjust sebenarnya, kita tak boleh kita tak boleh agak-agak betul-betul bila dia nak berhenti, bila dia nak sambung. Jadi nasib je lah. Kebetulannya kita baca ikut sama rentak dengan dia, itu maknanya rezekinya lah. Tapi kalau kita terlajak ke uh, kita, kita apa bila kita nak sebut serentak, kita nak baca bagi sama dengan dia memang susah kalau berjamaah. Jadi kalau kita baca sendiri, itu yang boleh kita plan. Haji Hanafi boleh plan kalau baca sendiri. Maksud plan merancang itu, jangan kita habiskan nafas baru kita nak cari tempat parking. Tempat kita nak rehat, R&R. Ni bahaya kepada pemandu-pemandu yang jalan jauh ni. Jangan habis minyak baru nak cari stesen minyak. Ataupun jangan sampai penat sangat, ngantuk sangat baru nak rehat. Sediakan sebelum itu lagi. Ataupun plan rancang sebelum itu lagi. Begitu juga nafas kita. Jangan kita guna habis baru kita nak cari tempat mana nak berhenti. Bila kita baru nak cari tempat berhenti, nafas kita pun dah hujung-hujung. Itu yang selalunya berlaku kekurangan. Sama ada kita korbankan mana-mana hukum tajwid, kita kurangkan, kita tak sempurnakan hukum-hukum tajwid, ataupun kadang-kadang kita dah terbreak emergency itu kelalunya berlakunya kekurangan. Itu sangat-sangat penting bagi sesiapa yang agak nafasnya pendek, sangat-sangat di apa tu di apa tu diingatkan supaya merancang waktu membaca, mana nak berhenti, mana nak patah balik, mana nak berhenti, mana nak ibtidak balik, mana nak waqaf, mana nak ibtidak balik. Itu perlu sangat bab waqf wal ibtida. Okay, alhamdulillah, terima kasih Haji Hanafi. Terima kasih pada Abah juga. Ada lagi seorang? Ada tak satu lagi? Mana-mana ayat yang agak menarik? Ustaz ayat akhir Ustaz. Okey, apa cerita ayat akhir? Dia banyak izhar syafawi dan izhar syafawi, izhar khafi juga. Dia macam banyaklah dia ni. Umrah, min, ain. Okey, apa masalah izhar syafawi dan izhar halqi? Macam terputus lah kadang kalau nak baca. Okey, jadi bagus. Jadi kalau izhar ni, kalau terputus, kita kan selalu sebut dalam izhar kita nak kena jaga 3 perkara. Mawani'ul izhar, perkara yang tercegah, tertegah, yang terlarang, yang dilarang
dalam hukum-hukum semua izhar. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar mutlak, izhar qamari, kan? Izhar apa lagi? Izhar mutlak, izhar lam, izhar dan izhar semua hukum-hukum huruf-huruf mati. Itu dipanggil izhar juga tu. Huruf-huruf mati yang tanpa apa-apa. Hamzah mati, kaf mati, huruf-huruf hams, huruf-huruf qalqalah. Semua yang mati kita nak kena izhar, kita nak kena nyatakan bunyi mati tu. Jadi, bila adanya hukum izhar, tiga perkara yang kita nak lakukan, kita nak kena jaga tiga perkara. Yang pertama, jangan tak izharkan. Itu. Jangan tak nyatakan. Mesti nak kena nyatakan. Kalau nun mati, mesti nak kena izhar halqi. Kalau izhar halqi ataupun tanwin, mesti nak kena nyatakan, nak kena jelaskan nun mati ataupun tanwin. Kalau dalam izhar syafawi, mesti nak kena nyatakan mim mati itu sendiri. Kalau dalam izhar mutlak, contohnya dalam empat perkataan itu nak kena nyatakan nun mati. Ad-dunya, bunyan, sinwan, kan? Dan kalau dalam izhar qamari, nak kena nyatakan apa? Qamari yang mana Ustaz? Izhar qamari. Izhar qamari. Oh. Minal ladzina utul kita. Alif lam qamari itu izhar qamari lah. Okey, okey. Nah, kalau dalam izhar qamari kita nak nyatakan apa? Utul kitab. Jangan lamnya, jangan melantun ya Ustaz. Tak, sekarang ni istilahnya kita dah sebut, saya dah sebut daripada awal. Kalau izhar halqi, izhar maknanya nyata, bayan kan? Nyata dan jelas. Dalam izhar halqi, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf-huruf izhar halqi, iaitu huruf-huruf halqum. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Waktu izhar halqi itu, kita nak kena nyatakan, nak kena jelaskan nun mati ataupun tanwin. Betul? Nun mati itu kita nak kena nyatakan. Kalau dalam izhar syafawi, mim mati bertemu 26 huruf. 26 huruf selain min dan ba tu. Okey. Dalam izhar syafawi, kita nak kena nyatakan mim mati itu sendiri. Mim mati itu. Dalam izhar qamari, alif lam qamari itu, kita nak kena nyatakan apa? Kita nak izhar apa? Ramai ni. Kita ada 21 kali 2, kita ada 42 mata dah memandang ni. Dan 42 telinga mendengar ni. Soalannya, dalam izhar qamari ataupun alif lam qamari, kita nak nyatakan apa? Tak faham Ustaz. Kata basic ya. Haji Hanafi dah tutup kamera dah. Ustaz, saya cuba. Silakan. Dalam izhar qamari itu saya rasa kita harus jelaskan huruf lam itu dan jangan berlaku tawalud ataupun qalqalah buatan. Betul. Maknanya sekarang ni lam itu nak kena nyatakan izhar. Kita sebut izhar. Hukumnya alif lam qamari ataupun izhar qamari. Makna al-izhar al-bayan. Al-bayan maknanya kita kena nyata. Jadi kita nak nyata apa? Jadi di sini betul-betulnya kena nyatakan lam. Kalau izhar qamari alif lam, lam mati itu, lam mati itu yang kita nak kena nyata. Itu nak kena ada sifat lam mati itu. Dan macam Hajjah sebut tadi, jangan ada tawallud, jangan ada izhar, qalqalah buatan. Qalqalah buatan tu betul. Hajjah sebut betul. Qalqalah buatan, utul. Itu banyak tambih kepada qari-qariah kita. Kalau tak jaga bab izhar ni, kadang-kadang dia adanya qalqalah tambahan. Qalqalah bukan bertempatnya. Utul kitab. Okey, jadi itu yang pertama kita nak kena nyatakan. Dalam semua hukum-hukum izhar nak kena nyatakan semua tadi. Kalau nun matilah kena nyatakan. Kalau mim matilah. Kalau lam matilah kena nyatakan. Yang kedua, muhtarazatul izhar, perkara yang harus kita jaga waktu kita nak izharkan semua hukum izhar. Yang keduanya, jangan ada saktah. Hajjah sebut tadi, kadang-kadang terberhenti, terstop ataupun terpelahan suara. Itu antara perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Contohnya, walamma ja'ahum rasulun min dia kadang-kadang dia nak nyatakan sangat nun mati. Dia nak nyatakan mim mati tapi dah terberhenti tanpa dia
tanpa dia sedar. Itu pun dikira salah cara kita izharkan, sama ada syafawi, qamari ataupun izhar haqiqi. Dan yang ketiga tadi, qalqalah tadi, jangan ada terlantunnya. Walamma ja'ahum rasulun mina nina mina mina'in na ada na tu. Dia kena min'in. Tu beza je. Min'in itu bayan, itu nyata nun. Mina'in banyak tu bacaan macam tu. Dia boleh jadi bila-bila kalau kita tak fokus waktu kita nak izhar, dia akan terlantun. Okay. Alhamdulillah kita dah ambil 3 hukum secara bebas, secara pilihan. Dan kita patah balik kembali kepada bahasan kita muka surat 15 kepada yang baru masuk, ayat 94. Marilah sama-sama kita kupaskan. Sama-sama. Marilah sama-sama kita kupaskan daripada awal ayat ini, awal muka surat ini. Mudah-mudahan insya-Allah kalaulah ada apa-apa hukum yang perlu kita bincangkan bersama. Okey, kita tengok perkataan yang pertama bersama dengan perkataan yang kedua. Kalau nak bahaskan di sini, qul in. Ambil situ je. Siapa perasan apa hukum di sini ada? Ka tak termasuk qul in, maknanya dua tu je. Qul dengan in. Hukum apa di sini ada? Izhar. Izhar apa? Izhar halki sama ifa hakiki. Mana izhar halqi, mana ikhfa? Ka tak masuk, Ka belum pakai lagi. Belum pakai lagi. Qul in. Qul in. Kita dah gariskan ini. Nun tak boleh jumpa dengan kaf di sini. Jadi nun saja-saja je. Nun tak jumpa siapa-siapa pun. Ikhfa hakiki Ustaz. Ikhfa hakiki mana? Bukan. Qul in ke? Ka tak masuk. Kita dah pagar ni, kita dah pisahkan nun dengan ka. Tengok betul-betul, perhati betul-betul ada hukum apa sini. Cik Mat, apa cerita Cik Mat? Alhamdulillah. InsyaAllah, okey. Cuba tengok, bantu sikit. Hukum apa agaknya ada di sini ni? Tengok saya tengok nama. Ustaz, bolehkah kita kata di sini hukum izhar qamari? Lam mati berjumpa dengan alif. Bertemu dengan hamzah. Izhar qamari, izhar qamari dengan idgham syamsi hanya pada bab alif lam sahaja. Okay. Hamzah wasal dengan lam mati pada awal-awal perkataan. Kita dah ada 23, maknanya kita ada 46 telinga. 46 mata memandang. Qul in. Hukum apa? Tak ada hukum Ada hukum tak? Ada hukum, ada. Fail Ustaz. Hukum mat Ustaz. Dah semua mengaku. Mat apa? Mat hamzah tu ada alif tu. Mat, mana huruf mat? Alifnya tu. Alif tak ada. Alif mesti nak kena alif mat. Hamzah alif maddiyah. Itu hamzah ada baris. Huruf mat tak menerima baris. Okey mengaku kalah semua Okey. Saya dah sebut tadi. Tak ada sebut mana-mana huruf mati hukumnya izhar mutlak. Di sini lam mati. Lam mati di sini kita nak kena zahirkan mati lam tu. Sukunul lam tu kita nak kena izharkan. Dan di sini juga kalau tak berjaga-jaga dia boleh jadi terlantun dan dia boleh jadi saktah. Lam mati tu. Dan memang dalam bacaan lain, kalau kita baca Warash, kalau kita baca Hamzah, dia ada bacaannya qul in ka, ada saktah, dan ada quling kan, dia ada naqal. Jadi
memang lam ni dia ada apa? Dia ada hukum tersendirinya, dan huruf-huruf mati memang dia ada hukum tersendirinya. Dia nak kena jaga mati itu sendiri, nak kena zahirkan. Jadi kalau tak jaga-jaga dia akan jadi qul sama juga. Masalah yang sama juga, kita nak kena jaga supaya lam jangan terlantun, jangan ada saktah, dan kita nak kena nyatakan lam mati. Qul in. Jadi insya-Allah qari-qariah kita mungkin kita belum sampai lagi ke kelas kedua yang akan diambil kira sampai lam mati ni pun kalau tak jelas kena jelaskan. Kadang-kadang lam mati ni kalau tertebal kita kena tipiskan qul. Dia terikut qaf mati tebal, qaf depan tebal, qul. Itu semua tu ambil kira tu. Jadi mungkin teguran kita tak sampai tahap tu lagi. Saya kalau baca dengan syekh-syekh itu pun nak kena tegur. Qul 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 qul. Itu jelas lam mati tu kurang diberikan sifat ataupun dijelaskan dengan betul. Jadi di sini pun sama juga. Qul tak boleh baca Tak boleh lantunkan lam mati di sini. Qul in, jelaskan. Jangan terberhenti pula. Qul in. Tak nak juga. Qul in. Masuk terus. Okey. Tak apa, ini sebagai pembukaan saja, permulaan kelas kita malam ni, sebab kita dah bincang tadi bab izhar, terus saya sebut di sini. Terus kita pergi in kanat. Ni kita ambil kita ambil hukum yang biasa dulu. In kanat. Okey, peta ni siapa nak ambil? Siapa nak kupaskan? Silakan. Fadhal. Okay, saya cuba Ustaz. Okay, silakan, insya-Allah. Okay, in kanat, in tu is ikhfa hakiki. Nun Eloknya sebut, eloknya macam mana, sebut apa, berjumpa dengan apa baru kita sebut hukum. Okay, nun berjumpa dengan kaf, ikhfa hakiki. Okay. Dan cara menyebutnya memasukkan terus ke dalam huruf kaf. Memasukkan menyembunyikan huruf nun, menyembunyikan huruf nun dengung itu ke dalam huruf kaf. Cara sembunyikan macam mana? Ka. Okey, itu cara bacaan, cara penjelasan menyembunyikan macam mana? Menyembunyikan huruf nun mati itu ke dalam huruf kaf. Okey, itu cara kita nak kenal. Cara kita nak terangkan macam mana kita nak sembunyikan nun. Sebab kalau kita nak masukkan hukum idgham terus masuk maknanya tak habis cerita lah, tapi sembunyi tu, cara sembunyi tu adakah sama dengan masuk ataupun sama dengan dia takkan samalah dengan izhar kan? Jadi, tak sama. Dan tak sama dengan iqlab, nak memalingkan ataupun nak tukarkan. Tapi saya cara ikhfa nak sembunyikan, selalu kita ada celbuk istilah tu. Istilah istilah samar tu sama. Samar, sembunyi sama, tapi cara nak samarkan, cara nak sembunyikan tu macam mana? Siapa ingat? Dia ikhfa, dia kelompok adna. Jadi dia sama-sama kat kau. Dia terendah tak? Okey, tak apa. Adna, wusta dengan aqsa, semua ada hukum tu. Kita nak kena adna, nak kena tawassut, nak kena aqsa tu tak apalah. Itu pembahagian maratibul ikhfa. Tapi cara kita nak adna, cara kita nak aqsakan, cara kita nak tawassutkan ikhfa hakiki ni, macam mana tu? Ada selalu saya ada syarahan tu sikit je. Dah je, siapa ingat? Cara kita nak ikhfa hakiki tu macam mana? Ada cara penjelasan cara kita nak ikhfa, cara kita nak sembunyikan tu. Siapa ingat? Penting ni, sebab kalau kita sebut cara ni bahasa Melayu kita akan waktu baca pun ikhfa kita akan baca dengan betul. Lupa ya. Sembunyikan. Saya cuba baca dengung. Dengung itu standby cup masukkan. Itu betul. Ajar Nafi maknanya dia ada tanda lah tu. Itu betul. Kita nak kena standby tu. Perkataan standby tu yang membezakan dengan memasukkan. Selalunya kita akan kadang-kadang terkeliru
waktu kita nak jelaskan ikhfa, kita masukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ikhfa. Bila kita sebut istilah masuk, dah jadi idgham. Dan kalau kita sebut istilah menyembunyikan, macam mana nak sembunyikan? Itu yang syarahan kepada sembunyikan. Waktu dengung 2 harakat, kita dah standby untuk nak sebutkan huruf ikhfa. Sama ada kaf, sama ada fa, semualah 15 huruf ikhfa tu, kita bibir kita, gigi kita, lidah kita ikut makhraj huruf ikhfa yang kita nak sebutkan. Jadi dalam 2 harakat itu kita dah get ready ataupun kita dah bersedia untuk kita nak sebut. Jadi macam ni, tengok dalam huruf kaf ni, qul in. Jadi kalau makhraj kaf ni di pangkal lidah, dia tak nampak lah, tapi sifat kaf tipis tu dia dah tersengih dah. Qul in kanat. Dia tak nak kita hanya dengung baru kita sebut kaf. Qul in kanat. Jadi 2 harakat juga. Kadang-kadang lebih daripada 2 harakat, tapi salah cara ikhfa tu. Dengung tu dah ada 2 harakat, tapi ikhfa-nya tak ada. Qul in kanat. Itu jelas. Nun dulu mati 2 harakat baru pergi kepada kaf. Itu tak berhasil makna ikhfa tu ataupun sembunyi. InsyaAllah. Okey. Kita nak mula dengan mudah tapi dah jadi payah. Dah jadi mendalam sikit. Tapi tak apalah, untuk ilmu insya-Allah kita cubalah faham. Yang baru nak jinak-jinak, baru nak ingat-ingat balik, baru nak faham tu, insya-Allah bersabar. Lama-lama kita sebut dia akan masuk insya-Allah dalam fahaman kita insya-Allah. Baik. In kanat. Okey, di sini pun dengung kita nak kena raikan dari segi tebal nipisnya. Dengung di sini dengung yang muraqqaqah, dengung yang tipis. Bukan dengung pun dia ada tebal nipis. Kalau itu tebal, itu tipis. Kanat lakumud darul akhiratu. Okey, kita lompat jauh sikit. Kalau boleh kita nak pergi kepada ayat kedua, ketiga insya-Allah. Kita ambil terus daripada darul akhirah. Rul akhirah. Okey, siapa nak ambil perkataan ini? Bahaskan dan bincangkan apa yang ada. Apa yang menarik pada perkataan dalam petak yang saya dah gariskan, yang saya dah pelajar cemerlang itqan ada, pelajar cemerlang itqan. Tak nampak. Okey, siapa-siapa boleh? InsyaAllah. Menarik, perkataan ni menarik. Menarik sangat. Dan kita nak kena jaga-jaga. Banyak berlaku. Ada tak? Ke perkataan ini memang okey je? Saya cuba Ustaz. Okey, masya-Allah. Ajar. Okey, fadal. Okey, wa tu kita kena baca tebal, wul. Rule, okey. Izzat Kamari itu kita kena hati-hati dengan lam. Okey. Wul. Okey. Dia takut ada lantunan. Okey, bagus. Dan tu lagi? yang tu jadi mak badal tu selalu kadang-kadang orang terbaca satu je. Okey, menarik. Lagi? Di wa ni pun baca huruf tebal Ustaz. Wa ni. Okey. Bagus semua, tapi satu je tak sampai lagi yang saya nak tu. Hajar dah sebut, tapi Hajar sebut lain cerita. Saya nak cerita yang banyak berlaku pada zaman sekarang. Dalam perkataan akhirah ni banyak berlaku pada qari-qari'ah kita, dan termasuknya saya kadang-kadang kalau tak jaga-jaga dia akan berlaku kekurangan di sini. Hajar dah sebut banyaklah tadi, rule tu tebal, lam tu jangan terlantun, tapi ada satu cerita tu perlu kita sebut dalam perkataan ini sebab perkataan akhirah dalam Quran banyak. Huruf kha Ustaz. Huruf apa? Kha. Okey. Apa masalahnya? Saya sebenarnya susah sebut Kha. Okey, kha khifu. Betul. Kha ni antara huruf yang susah juga sebab dia gabungan daripada KH lah apa semua. Dalam huruf ni memang tak ada dalam bahasa Melayu percakapan harian kita pun. Okey, tak ada masalah. Bagi saya kha khifu tu mungkin tak jelas sangat dia punya kekurangan tu. Mungkin ada setengah-setengah orang sahaja yang ada problem dalam makhraj kha. Tapi
yang saya nak tujukan ini dalam perkataan ini boleh dikatakan termasuknya saya dan ramai. Kalau tak jaga-jaga dia akan tersalah, terkurang. Hamzah Ustaz, Hamzah 2 rakaat Ustaz. Hamzah 2 harakat. Tadi Hajah tu dah sebut. Betul. Dah sebut. Kadang-kadang mak badal di situ kan. Tu mak badal kan. Tapi mungkin adalah yang terkurang 2 harakat ke apa ke. Tapi itu tak menjadi isu sangat lah. Sebab kalau salah di situ nyatanya salah. Kalau katakan akhiratu tu orang baca qul in kanat lakumud darul akhiratu. Oh jelas kan? Sebab kena akhiratu. Tapi kesalahan ini dalam perkataan ini kalau pembaca tak berjaga-jaga dia tak sedar pun dia baca salah, dan pendengar kepada pembaca yang tak jaga-jaga tadi, pendengar pun kalau dia tak jaga-jaga, dia tak perhati betul-betul, dia pun tak sedar ada kesalahan di situ. Oh tu huruf ra Ustaz. Kadang-kadang ini tak Ustaz, dia punya Hamzah tu kita terbaca Ain. Tidak juga. Kalau Darul Akhirah, lagi jauh. Darul Akhirah tu saya rasa jiran sebelah pun tahu kata macam salah. Saya rasa apabila you nak wakaf kat situ Ustaz, akhirah. Tidak lagi. Tidak. Tak, itu insya-Allah tak ada masalah sangat. InsyaAllah jelas. Tak tu jadikan mungkin banyak orang kenal, mungkin ada sebahagian tak kenal, tapi kesalahan ini yang macam saya sebut tadi, menariknya kalau pembaca tak hati-hati dia pun tak sedar, pendengar penyemak kalau tak hati-hati dia pun tak sedar. Itu huruf ra Ustaz. Huruf ra selalu terlajar. Ra tu terbaca rain Ustaz. Ra terbaca rain. Pun sama juga. Ra terlajak 2 harakat. Tidak juga. Tidak juga. Okey. Macam mana Kak, macam mana Kak? Huruf lam tu Ustaz. Lam rol tu kan. Kadang-kadang bacanya dia jadi macam tak jelas. Dia kena jelaskan kan? Okey, tadi dah bahaskan panjang dah dan Hajah pun dah sebut tadi, jangan terlantun, jangan semuanya izhar yang kita 3 perkara tu kena jagalah pada lam mati ni, sebab lam ni izhar qamari. Okey, confirmnya yang masuk 25 orang ni semuanya bangsa Melayu belaka, tak ada Arab. Semua lah tu. Sebab itu kita tak perasan dan kita tak nampak apa kekurangan. Okey, saya jelaskan di sini, iaitu jeng-teng-teng. Iaitulah Hamzah itu selalunya kalau tak jaga-jaga, Hamzah itu akan jadi tebal. Darul akhirah. Tu dia kena tipis. Dengan beza tu. Betul tak? Kita bukan Arab kan? Jenuh cari mana rupa-rupa dekat je. Tapi betul, saya pun kadang-kadang kalau tak jaga-jaga si Arab lah, dia tak cakap Melayu lah kan. Dia akan sebut bukan kita akan senang selesanya kita akan sebut tanpa kita tersengih ataupun kita betul-betul tipiskan Lalu bila kita nak jaga, kita nak tahu sebutan kita ni lari ataupun tak lari, terus bila kita ditegur, contohnya kita tengah baca kan, qul in kanat lakumud darul akhiratu, terus kalau kita ditegur tu kita baca kita cuba ingat Hamzah di atas ke Hamzah di atas sendiri kita sebut Hamzah di atas bukan bukan tu lagi lah teruk kan. Bila tenganga mulut lebih sikit, dia akan jadi macam ke dalam sikit ataupun dia akan jadi tebal. Jadi berhati-hatilah untuk huruf Hamzah. Semuanya Hamzah yang kita bariskan atas berjaga-jaga, kadang-kadang dia akan jadi tebal. Bermula daripada ayat surah Al-Fatihah lagi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu beza tu. Alham. Banyak tu orang tak perasan. Dia baca sebenarnya beza sikit je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga
Ar-Rahman. Kalau dah ar, itu pun sama. Ar. Itu pun dah tertebal tu. Dia kena ar. Daripada baru masuk ra tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Ar-Rahman, sama juga kalau kita sebut Allahu Akbar pun sama. Takbiratul ihram. Mula-mula kita mulakan solat, setiap kali solat. Allah. Perasan tak? Sama juga muazzin, qomat kita, bilal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Itu tebal tu. Tu. Dia kena Allahu Akbar. Ini betul-betul fasahah. Betul-betul kita bagikan sifat dan makhraj hamzah yang sempurnanya. Dia tak akan terpengaruh dengan huruf-huruf yang tebal sebelahnya. Sama ada lam tebal ke ra tebal. Ar-Rahmanir dia kena Ar-Rahman. Nampak ya, insya-Allah. Di sini pun sama. Darul akhiratu. Qul in kanat lakumud darul akhiratu. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Indallahi khalisatan min dunin nas. Okey, kita ambil petak ni. Ni petak-petak yang favorit saya ni. Min dunin nas. Perkataan nas tak masuk Min duni siapa ya? Min duni saja. Min duni, apa cerita di sini? Khalisatan tak masuk. Min duni siapa? Min dengan du saja. Min du. Ikhfa juga ni. Ikhfa juga. Tapi apa cerita ikhfa di sini? Sama tak dengan ikhfa sebelum ini? Ikhfa tu banyak. Apa cerita di sini yang menarik? Cara menyebut huruf dal tu, Ustaz. Kita dah mula perasan kan? Bukan semua ikhfa terus kita cari kepada dengung saja. Kadang-kadang dia ada huruf yang kita kena jaga. Bukan sekadar hukum ikhfa ni, bukan sekadar kita nak jaga dengung 2 harakat, kena sempurnakan, kena komplitkan 2 harakat. Bukan sekadar itu. Ikhfa ni dia lebih susah lagi, nak kena jaga pula huruf yang berikut. Kalau huruf idgham, saya rasa tak ada masalah sangat. Terus kita dengung, masukkan semua, dah habis cerita. Tapi kalau huruf ikhfa ni nak kena jaga. Sebab dalam huruf ikhfa ni ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang makhrajnya susah. Bukannya lidah Melayu, bukannya lidah Arab. Itu semua nak kena ambil kira. Jadi yang di sini ni betul, Hajar sebut, kita nak kena jaga makhraj dal. Okey, makhraj dal yang kita nak kena jaga di sini, jangan kita gunakan dal Melayu. Dal Melayu ini macam dal dal kan. Dal tu selalunya tepi lidah yang bahagian depan ni kita akan terus tikam lelangit atas. Bila kita dah tikam gitu, makhraj dal tu ke dalam. Min du. Jadi sekurang-kurangnya pastikan tepi lidah depan ini tikam belakang gigi atas kita. Min du. Bila kita sebut dua keadaan, satunya kita sebut macam ikut selesa kita, iaitulah lidah kita, bahagian depan lidah kita tikam lelangit, itu bagi kita senang, selesa. Tapi keadaan yang kedua, cuba kita sebut pula tepi lidah depan, cuba kita letakkan di betul-betul belakang lidah kita. Belakang gigi depan kita. Gigi depan. Dia akan terasa lain tu. Kita sendiri perasan. Min du. Bunyi dalam kan? Dia tertarik lidah ke dalam. Min dunin. Jadi baru kita terasa macam Arab sikit. Iyyaka na'budu du. Itu yang ada kait dengan Fatihah kita tu. Kalau tak buat macam tu, tak tikam, kita tak tekan tepi lidah depan ini, taraful lisan depan ini dengan belakang gigi, dia akan jadi ke dalam.
Iyyaka na'budu, budu. Iyyaka na'budu, du. Itu lebih jelas dan lebih fasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Min dunin nasi fatamannawul mauta. Fatamannawul mauta in kuntum. Okey, kita ambil perkataan yang banyak berulang ni. In kuntum. Siapa yang boleh kupas di sini? Ikhfa lagi. Ikhfa. Dua pula tu sini. Okey, apa cerita ikhfa di sini pula? Kaf Check dengan dulu, ta. scan dulu, tengok dulu apa yang ada. Kaf dengan ta lah Ustaz. Okey, Ta tu. kaf dengan ta. Okey, apa kaf kita nak kena jaga, apa ta yang kita nak kena jaga di sini? Kaf tu di pangkal lidah, jadi in umat. Dia Satu hurufnya jauh, Ha. satu hurufnya yang dekat. Ikhfa yang jauh dan ikhfa yang dekat. Nah, sebagai tadi yang dekat tadi mana bila nak sebut tu mana Silakan. kalau kaf tu kita akan sebut dia yang jauh sikit lidah ke dalam sikit. Kalau macam ta kuntum mana macam dengan da tadi. Bila sebut ta tu macam dengan da, bagus. Dah sampai poin yang saya nak. Sebab dal dengan ta dengan ta dia tiga beradik. Sama. Tiga serangkai itu nak kena sentuhkan lidah tepi lidah depan itu dengan belakang gigi atas. Baru dia akan jadi makhraj ta yang fasih. Satu. Yang keduanya, bila kita dah buat macam tu, insya-Allah terkawal dengung itu. Dari segi dengung tu dia tak akan jadi dengung yang tebal. In kum itu tebal tu. In kun kan beza kan? Tengok saya buat dua jenis dua cara dengung. Yang pertama yang dua. Okey, yang pertama in kuntum sadiqin. Okey, ni pertama. Saya ulang yang pertama. In kuntum sadiqin. Cukup dua harakat. Sekali lagi saya ulang yang pertama. In kuntum sadiqin. Dua harakat. Okey. Yang kedua. Saya baca yang kedua, cara yang kedua. In kuntum sadiqin. Saya ulang yang kedua. In kuntum sadiqin. Saya ulang yang kedua. In kuntum sadiqin. Kalau boleh, pilih yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Semua pilih yang kedua? Semua pilih yang kedua? Ya. Ada tak yang pilih yang pertama? Pertama kan sedap? Tebal. Jadi sedap tapi tebal bunyinya. kita dah ada telinga tajwid. Maknanya masing-masing dah ada telinga tajwid, dah boleh beza. Yang pertama, dengung tu ada tak sedap pun tak apalah, tapi boleh terasa macam tebal, macam tersumbat dekat hidung tu kan. Jadi kalaulah yang kedua tu kita rasa macam selesa aja. In ringan kuntum. sedikit. Ya, bila sebut ringan itu betul dengan Al-Quran. Al-Quran tu memang sifatnya ringan dan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Al-Quran untuk dizikir, untuk dibaca-bacakan, untuk diulang-ulangkan. Jadi bila kita baca dengan ringan, dengan mudah, itulah bacaan yang betul. Tapi kalau bacaan kita ada ta'annuf dan ada takalluf, ada susah payahnya, ada nak kena kiri kanannya, kena susah payah, itu bukannya Quran yang diturunkan. Kita nak kena belajar lagi untuk kita nak memudahkan lidah kita supaya membaca seperti diturunkan, insya-Allah. Ustaz, macam kalau ringan tu macam nak kena muncung pula jadi ya Ustaz. In kuntum. Dia huruf yang berbaris depan semua muncung. Muncung. Cuma nak kena jaga muncung itu, jangan muncung itu memberi kesan kepada dengung tu. Dengung tak ada muncung. Sebab dengung tempat keluarnya hidung. Jadi kalau masih waktu dengung tu masih lagi muncung tu, itu yang jadi dengung yang tebal. In kun kan bila nama saya dan yang dengung ka tu dah
Dah saya rehatkan. Dan muncung ka tu saya dah rehatkan, dan muncung ta belum muncung lagi. Belum muncung lagi sebab masih lagi nak jaga dengung yang tak dengung, yang tak apa tu? Yang tak boleh tebal. In kuntum, baru tum tu bila sebut ta yang tipis yang baris depan tu baru dah muncung sikit Tum. untuk dhammah ta tu. Tum. Masya-Allah. Okey. Lafaz terakhir ataupun perkataan terakhir dalam ayat yang pertama, sadiqin. Perkataan sadiqin, siapa nak ambil? Ustaz cuba Ustaz. Okey, silakan. Hari ni Sod Qari'ah saja borong. Sod tu mak asli baca Okey. dua. Dia tebal sikit lah maknanya. Okey. Kin tu qaf dengan ya tu mak asli. Mak ada sukun lah bila kita wakaf. Dan qaf tu hendaklah ditebalkan. Kadang-kadang kita baca nipis tak tu yang jadi masalah Okey. juga tu. Banyak masalah sebenarnya. Maknanya Hajar dah sebut 2-3 masalah. Lagi banyak lagi masalah ada lagi. Perkataannya satu. Tapi kalau kita nak cari masalah memang banyak. Kita akan jumpa masalah. Okey, betul tadi. Yang pertama sa tu kena jaga. Jangan tipis. Sa sebab sifatnya isti'la. Lepas tu sa tu 2 harakat. Mak asli. Okey. Diqid dal tu sama juga, masih lagi nak kena jaga dal tu, jangan sampai dal tu ke dalam bila dalam tu dia akan macam nak seakan-akan, kalau kita tak tikam lidah kita ke belakang gigi atas tu dia nak akan jadi macam seolah-olah tebal. So di kan beza kan, di tu beza sikit tu. Lepas tu qin tu betul. Kadang-kadang kin jadi huruf kaf. Kalau tak tebalkan qaf tu dia jadi huruf kaf. Sebab makhraj qaf dengan kaf memang berjiran, sangat-sangat rapat. Bersebelah-sebelah je. Sadiqin. Okey. Yang perlu kita tambah di sini iaitulah setiap ma'aril sukun jangan kita ada tambah bunyi di ujung ataupun di belakang. Nun. Kalau di sini huruf nun lah. Sadiqin. Ni banyak lagi imam-imam, ustaz-ustaz kita, qari-qariah kita. Dia ada tarannum di situ. Tarannum yang tak betul. Tarannum yang tambah-tambah tu. In kuntum sadiqin. Walaupun dah terlebih setengah harakat pun dia seolah-olah kita dah tambah sabdu. Seolah-olah ada sabdu di sini. Sebab itu kalau kita nak buktikan orang yang baca macam tu, kita nak sedarkan dia ataupun nak jelaskan kepada dia, kita ambil 2 perkataan yang hampir sama, cuma perkataan yang pertama tu tak ada sabdu di akhirnya, perkataan yang kedua tu ada sabdu di akhirnya. Letak sebelah-sebelah. Cuba disebut kedua-dua tu. Dia akan sebut sama-sama je. Tak ada beza pun. Jadi di situ nyata dan jelasnya bacaan yang ada di belakang tu, bacaan tu salah. Bacaan itu ada tertambah huruf. Jadi sabdu. Bahaya tu. Ada masih lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia macam gantung, sangkut. Itu bacaan yang tertambahnya huruf. Jadi kita nak kena bunyikan nun mati dan kita terus putuskan nafas kita. Sadiqin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tambah sikit je, terus akan tertambah huruf. Ni menarik juga sebab kalau tak berjaga-jaga itulah akan berlaku. Masya Allah. Okey, ajar-ajar semua, qari-qari'ah semua. Boleh kita teruskan ayat berikutnya? Boleh, insyaAllah.
Okey, ayat berikutnya kita ada walan yatamannawhu. Ya, ini bagus ni bila kita dah ulang-ulang huruf yang sama, hukum yang sama, cubalah kita cuba ambil perkataan ini, kita tengok kelancaran ataupun apa tu pantasnya kita akan nak kesan di mana kekurangan yang selalu berlaku. Sebab ni dah berulang berkali-kali. Kita ambil perkataan ini dan cuba kupaskan apa yang ada dalam perkataan ini atau dalam petak ni. Hmm. Haji-haji tak nak ke? Cuba kori-kori kita. Kori-kori hebat kita, Masya Allah. Dari mana kita ada ni? Haji Rashid tua kelah kita tak kali dia. Terus dia sebut segala semua negeri dia sebut. Hmm. Boleh cuba? Apa ada dalam perkataan ini? Walan yatamannawhu. Saya cuba Ustaz. Okey, Hajar. Okey, silakan. Okey. Walan ya tu ada hukumnya idgham ma'runa. Okay. Dan nun tu dimasukkan ke dalam huruf ya. Walan ya. Kemudian ta juga di huruf yang nipis. Mannau di situ wajib al-ghunah, dengunya 2 harkat, dan nau tu adalah huruf wawlin yang perlu disempurnakan sebutannya. Macam mana nak sempurnakan? Waw tu disebut disebut secara huruf waw tu betul lah. Watamannau. Tadi sebut wawlin kan? Wawlin tu maknanya kita kena sebut secara lin lah. Apa lin tu? Di lembut. Waw disebut dengan nada yang lembut. Lembut dan mudah. Ya. Yeah. Lembut yang mudah. Okey, itu betul. Okey, banyak dah Hajar sebut semua dah. Saya rasa semua sebut, tapi satu je dia tak sebut yang saya nak. Dia ada je saya cari saya cari salah. Saya cari yang tak cukup. Minta maaf bila saya sebut saya cari yang tak cukup, sebenarnya saya nak cukupkan untuk kita semua. Bila ada qari-qariah kita yang cuba cukupkan semua hukum, semua yang ada, tapi saya cari juga apa yang tak cukup. Jadi sebab nak cukupkan kita semua. Okey. Apa yang Hajar tak sebut lagi? Saya rasa dah sebut semua dah. Tapi ada satu je. Siapa boleh bantu? Saya rasa lam betul sebut lagi tak? Lam. Walam. Okey, kenapa apa ada cerita lam tu? Maknanya walan ada walan la tu mana secara tebal lah, tidak sebut secara mana tidak kalau tak jaga-jaga lam tu boleh jadi tebal walan boleh juga, tapi jarang-jaranglah. Lam tu selalunya dia akan kekoknya kalau lam tu ada pada lafzul jalalah. Lepas tu lam tu kalau mati. Tapi lam baris atas dengan mudahnya selalunya lah lam baris atas ni dalam bahasa kita pun senang ditipiskan. Tapi boleh juga dimasukkan lah. Boleh juga dimasukkan. La tu jangan tebal. Walan, walai. Mungkin boleh. Mungkin boleh. Okey, ada lagi selain pada lan. Saya akan seronok kalau kita dah mula perhatikan huruf tebal nipis. Bila kita dah sampai tahap kita dah cari mana tebal, mana sepatutnya nipis, maknanya kita dah pergi langkah ke depan, lebih maju dalam bacaan kita, dalam hukum tajwid kita. Kalau masih lagi hanya kita bincang nun mati, hukum idgham, hukum iqlab, hukum ikhfa, itu peringkat awal tu. Itu peringkat awal sangat. Jadi bila kita dah melangkah ke depan sikit, kita dah cari, oh ini tak boleh tebal, ini tak boleh nipis. Ini nak kena jaga-jaga. Kita maknanya kita dah ada kemajuan ke depan sedikit. Itu mungkin yang saya nak tu bab itulah.
Kita ada Ajah dah cuba cari huruf lam tadi, tapi bagi saya lam tu dalam hal ini saya rasa lebih mudah untuk hmm. Wah, Ustaz ya. Sayangnya sayangnya macam betul lah tu Haji dan Hajah tu dah sebut, tapi ni memang terkeluar dari petak ni. Ambil lan saja. Tapi kalau tu boleh, betul. Kalau Haji dan Hajah tadi nak sebut memang banyak juga antara kita baca tu tak sempurna makhraj sifatnya. Dia kena walain betul. Tapi saya memang dah keluarkan daripada petak ni. Tapi dia termasuk ekor dia je. Tapi tak apalah, kira betul lah tu. Kira betul bagi markah lah kepada yang jawab 2 orang tadi. 2 qari-qari'ah kita. Saya cuba kan. Okey, silakan Haji. Dua walain itu dia kalau pengaliran suara dia roh hawa kan. Okey. Jadi apa masalahnya dekat rakhawah tu? Dia suara dia yang dia mengalir lah. Walain. Jadi selalunya kita akan cari apa kesalahan berlakunya. Jadi di sini kalau tak rikhawahnya dia akan jadi macam mana? Tak mengalir, tersekat-sekat. Jadi macam sifat syiddah. Macam okey, Cik Mak ni dia bahasa dia jauh sangat, dia pergi kepada sifat-sifat huruf kan. Tapi memang kalau dah sampai tahap sifat huruf tu alangkah baiknya kalau kita boleh pula mengatasi apa masalah sifat rakhawah. Kalau kita tak mampu rakhawah, apa akan jadi pada bacaan kita? Kalau boleh terangkan sampai tahap itu, insya-Allah sifat itu berguna kepada yang kita belajar sifat. Kalau saya sejujurnya, kalau tanya saya, semua sifat 17 sifat yang kita belajar dalam bab tajwid itu saya tak boleh nak faham semua sifat tu. Beberapa sifat sahaja saya boleh fokus dalam bacaan kita dan dalam pengajian kita, dan selain daripada itu bagi saya dia tak ketara sangat kegunaan sifat itu. Lebih-lebih lagi sifat contohnya al-jahr, sifat jahar, sifat tawassut, sifat syiddah rakhawah. Ini termasuk bagi saya lah syiddah rakhawah. Saya boleh jelaskan apa syiddah, apa rakhawah, tapi dalam bacaan kita, apa kesan bacaan kita, apa ketara salahnya, ketara tak sempurnanya, dia tak nampak sangat. Kita boleh macam syiddah ni bacaan yang kemas, bacaan yang tersekat, bacaan yang qata', tak boleh mengalir macam tu. Lawannya rakhawah. Rakhawahnya kena bacaan yang kena lepas, kena mudah sebut kan. Al-irtikha maknanya kita senang. Tapi sekadar hanya kita sebut gitu je lah. Tapi dalam bacaan apa? Yang mana senang? Yang mana mengalir? Yang mana tak mengalir, terputus? Itu bagi saya tak pandai nak bantu, nak explain macam mana kesan salahnya dalam bab syiddah dan rakhawah. Tapi Cik Mak dah pergi jauh tu, saya terpaksa follow jugalah. Tapi tak apa, insya-Allah. Okey, bab kita mungkin tak sampai. Itu kita boleh kita kategorikan kelas ketiga lah. Kita sekarang ni kelas 1, alhamdulillah boleh dikatakan ramai-ramai murid yang ada ni dah lepas semua, dah masuk darjah 2 dah sekarang. Darjah 1 kita dah cemerlang, masya-Allah, bab dengung, bab apa kan. Sekarang ni kita dah pergi darjah 2. Kelas 2 ni mana yang perlu kita tebalkan, mana yang perlu kita tipiskan. Ini yang kita nak kena cari ni. Okey, jadi dalam perkataan ini sebenarnya ramai-ramai tak nampak huruf mim. Padahal mim yang ada di situ. Hajah tak sebut mim tadi. Dia sebut man, masuk terus pada nun yang ada sabdu. Mim tu pun sama juga. Dalam bahasa Melayu kita, saya akan kaitkan dalam surah Al-Fatihah terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu? Maliki yaum. Dah jaga. Maliki. Itu banyak kita akan ditegur kalau kita tak jaga-jaga. Dia senang jadi ma, terbuka mulut. Bila terbuka lebih sangat, dia akan jadi ma yang tebal. Yataman. Itu beza tu. Bila kita cermat sangat sampai mim pun kita ambil kira, jangan terbuka tenganga sangat mulut, dia akan jadi mim yang dalam, mim yang mughallad, mim yang seolah-olah tebal, seakan-akan tebal. Walan yatamannawhu walan yataman maliki
Maliki. Itu lagi lah, nampak kan? Maliki. Maliki. Itu ma Arab tu yang kita nak. Okey. Sikit lagi. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. Okey, kita ambil yang mudah-mudah. Banyak bahasan malam Ustaz, kita. Ya. kiranya yang kalau meme yang Ustaz sebut tadi, adakah semua meme tu memang kena Nipis. lembut? Ya, betul. Betul. Semua meme yang baris atas, itu cara sebutannya jangan tenganga lebih. Ma, yang berperingkat tu. Bermula daripada ma, itu ma yang jelas, yang fasih. Okey, beza. Dan kembali bahasan yang kita baru nak kenal, apakah itu baris atas, apakah itu baris bawah, apakah itu baris hadapan. Kelas-kelas yang lepas kita dah ulang berkali-kali kan. Itu sebenarnya membantu. Baris atas iaitulah fathah. Fathah kena buka. Buka kedua-dua bibir mulut kita terbuka. Tapi bukan ternganga. Buka sahaja. Itu fathah tu membuka kedua bibir mulut kita. Jangan nganga. Bila kita buka lebih daripada buka, dia akan jadi nganga sikit. Itu yang akan jadi tebal. Seolah-olah tebal. Ma. Ya sekadar buka saja. Itu fathah bagi atas. Kalau kasrah dia patah ataupun dia jatuh. Jadi kita kena jatuhkan dagu kita. Ma, mi. Yang atas, bibir mulut atas tak turun sekali. Yang bagi bibir mulut bawah saja yang jatuh. Mi. Bagi bawah tu kasrah, jatuh, patah. Okey. Kalau bagi depan pula, dhammah. Dhammah maknanya hadapan-hadapan ni kita muncung mulut. Mu. Itu bagi hadapan. Jadi tengok kalau kita letak semua huruf bagi atasnya, bagi bawahnya, bagi depannya, fathahnya, kasrahnya, dhammahnya ikut makna fathah, dhammah, kasrah tadi, dia akan letak dia akan keluar ikut sifat yang betul. Kita mula daripada hamzah lagi. A, I, U, A, I, U. Tengok, perhatikan bibir mulut. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Dia akan ikut buka, jatuh, muncung, buka, jatuh, muncung. Okey. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Dia ada. Jatuh tu dia kena ada. Yang kalau kita tak ikut buka, jatuh, muncung, dia akan jadi tebal huruf yang tak tebal, tipis huruf yang tak tipis. Tipis huruf yang tebal. Itu masalahnya kalau kita tak ikut cara buka, jatuh, depan. Fathah, kasrah, dhammah. Atas, bawah, depan. Itu. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay. Last kali. Bukan last. Kita nak habiskan ayat ni. Kita ambil ayat apa ni, hukum yang mudah ni. Abadambi. Kita ambil dambi saja. Dambi. Apa dah ada sini? So, kita ingat bersama. Dambi apa ada di sini? Dambi. Jangan fikir jauh terus. Jangan fikir jauh. Kita mula dengan mudah dulu, yang dekat. Lepas tu kita semakin pergi jauh. Sejauh mana yang kita boleh pergi? Dambi, situ je. Itu sahaja. Mula dengan mudah dulu. Apa hukum di sini? Iqlab. Iqlab. Okey. Apa bertemu dengan apa? Tanwin berjumpa dengan ba. Tanwin berjumpa dengan ba? Mana tanwin? Mim kecil. Mim kecil tu. Ada ilmu memang kita yakin. Kalau tak ada ilmu, bila tanya mana tanwin? Kita dah ya bukan tanwin lah. Kita mula tukar jawapan, kita tarik balik. Okay, bila kita dah tahu, kita jawab dengan yakinnya. Mim kecil itu ganti tanwin lah tu. Okay, terus apa ada pada iqlab di sini? Hukum iqlab apa ceritanya? Tanwin bertemu dengan ba. Baca mim.
tukar jadi mim. Apa kita tukar apa sini? Tukar nun kepada mim. Mana nun? Nun. Mana nun? Mana nun sini nak tukar jadi mim? Mana nunnya? Mim apa ni? Nunnya dekat tanwin. Alhamdulillah ada juga nunnya dekat tanwin. Tengok mungkin ada keliru sikit bila saya tanya mana nun dah dah gelabah dah cari mana nun, memang tak ada lah nun kat sini. Nun ada dekat tanwin yang tak ditulis, cuma dilafazkan. Nunun talhaqu akhirul asma'i lafzan la khattan. Lafzan saja kita lafaz je nun mati yang ada dalam tanwin, tapi la khattan bukannya tulisan. Dalam tulisan memang tak ada nun. Jadi di sini nun yang ada dalam tanwin tu kita iqlabkan, kita tukarkan menjadi mim kecil. Itulah mim tu. Mim yang setelah ditukarkan nun yang ada dalam tanwin tu. Maka mim di sini bertemu dengan ba. Jadi senanglah nak sebutnya. Mim nak bertemu dengan ba, senanglah kita nak dengungnya. Kita nak masukkan ataupun kita nak tukarkan ataupun kita nak dengungkan nun mim mati setelah ditukarkan daripada nun tu, mim mati bertemu dengan ba, maka iqlab, dengung 2 harakat. Okey, cara kita nak iqlab pula macam mana? Nak dengung tu harakat iqlab tu macam mana? Ada 2 wajah saya. Ada 2 wajah. Okey, insya-Allah wajhul awal. Wajah pertama. Wajah pertama boleh bibir dia boleh kasih rapat dan boleh macam taruh paper gitulah. Itu wajah pertama ke wajah kedua? Ustaz pernah cerita dulu Ustaz yang rapat Ustaz. Okey, maknanya wajah pertamanya rapat bibir mulut, wajah yang keduanya tak rapat bibir mulut. Jadi saya pilih rapat. Rapat. Kenapa kita pilih berapat di sini? Sebab mim bertemu dengan ba. Mim dah mim dah bertemu dengan ba, maka mim mana boleh kita nak tak rapat? Mim makhraj mim adalah kedua-dua bibir mulut mana tak kena rapat. Abadan bima. Jadi wajah yang kedua bagi mereka yang masih lagi nak bagi tak rapat itu, nak isyaratkan bahawasanya mim itu bukannya mim yang betul, adanya nun adalah nun yang asalnya. Itu alasan bagi yang tak rapat. Jadi nak kena buat kerja sikitlah. Abadan bima macam kena kawal, nak kena jaga supaya tak rapat. Jadi kadang-kadang terrapat. Jadi payah sikit. Kita ambil senang insya-Allah. Abadan bi, itu insya-Allah wajah yang dibolehkan, yang insya-Allah bagus, yang insya-Allah mudah. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ni perkataan wallah ni boleh kita bahaskan. Okey, dah ada dengan kita. Sebagai peringatan perkataan wallahu, apa ada di sini? Cuba cerita sikit. Perkataan wallah. Wallah, apa cerita? Huruf waw tu dibaca nipis Ustaz. Dan Allah lafzul jalalah. Okay, satu-satu dulu. Kenapa? Apa masalah waw tu kena baca nipis? Dia adalah huruf bibir. Jadi bila berbaris kasrah di atas, kita kena baca kasrah, fathah. Fathah. Okay. Waw berbaris atas tu, jadi cara sebutannya haruslah nipis. Okey, itu penjelasan yang betul. Tapi kadang-kadang kalau tak jaga-jaga, waw ini boleh jadi tebal. Boleh jadi tebal. Kenapa dia boleh jadi tebal di sini? Dipengaruh dengan huruf lam pada lafzul jalalah. Okey, dah penjelasan macam ustazah dah, masya-Allah. Itu bila kita dah sampai tahap macam tu, kita dah jelas bagi kita, dan insya-Allah jelas waktu kita membaca. Wallah. Jadi kalau tak jaga sebab Allah kita nak sebut Allah tebal tu, lam lafzul jalalah yang di al-masbuqu bil fath yang sebelumnya baris atas. Wallahu, banyak orang baca wallah, dia kena wallahu. Ini semua berjaga-jaga dalam kita nak sebutkan waw supaya tak tertebal dan terpengaruh dengan huruf lam lafzul jalalah. Satu-satunya lam yang dibaca tebal
disebabkan dalam perkataan Allah yang sebelumnya bagi atas ataupun depan. Yang sebelumnya bagi bawah, tetap lam lafzul jalalah dibaca tipis. Jadi semua lam dalam Al-Quran semuanya tipis kecuali lam yang ada pada perkataan Allah. Sebab itu kita selalu sebut lam lafzul jalalah dibaca tebal. Itu nak kena sebut macam tu. Hukum Allah lam lafzul jalalah dibaca tebal. Cukup kalau kita nak nyatakan hukum. Kalau ditanya pula kenapa baca tebal di sini? Sebab sebelumnya bagi atas. Tapi setengah-setengah kita bila sebut lam Allah ni sebut lam lafzul jalalah. Okey. Apa hukumnya dia tak sebut. Kena sambung. Lam lafzul jalalah dibaca tebal. Lam lafzul jalalah dibaca tipis. Sebelumnya tempat bagi bawah ke depan ke itu ikut keadaan. Wallahu alimun bizzalimin la. Okey, perkataan yang terakhir kita ambil bizzalimi. Okey, apa yang ada di sini? Fadhal, penutup. Haji Samad nak cuba? Kadang-kadang itu Ustaz, apa ni, kita sebutan biz terlantun sikit kadang-kadang. Okey, jadi okey, yang nak kena jaga di sini apa? Masa sebutan biz. Okey, jadi dha tu tebal ke tipis Haji Samad? Saya tebal. Tebal, okey. Jangan rasa, terus yakin. Saya yakin tebal. Dha. Okey, satu lagi. Dha yang kita nak kena jaganya apa? Okey. Ini kita punya kelas saya ni kalau boleh kita nak kena kedepankan hukum ini, iaitulah 3 huruf yang kena keluar. Lidah. Saya punya kesukaan saya dan saya favorit saya huruf-huruf yang keluar 3 ni kita nak kena kerap kenal dan kerap sebut. Ni huruf dha ni salah satulah. Dha kena keluar lidah. Dia ada 3. Dha, dha. Macam saya selalu sebut, saya kenal mula-mula sekali 2013 saya join kumpulan tadarus Al-Quran, saya mulakan dengan 3 huruf ni. Kalau tuan-tuan masih ingat saya lah dulu 2013 masa masih handsome lagi, masih kurus-kurus lagi. Kan? Saya mulakan kelas tu 2013, ingat lagi saya mulakan dengan huruf keluar lidah ni lah. Macam tengah-tengah tu apa kena mengena lidah-lidah kena keluar ni. Memang bila dah lama-lama kita sebut sekarang ni dah ramai pula orang dah cerita huruf kena keluar lidah. Jadi memang daripada dulu lagi saya perhatikan, saya sangat jaga huruf ni supaya keluar lidah. Kalau tak keluar lidah dia akan berubah dan dia akan bertukar dengan huruf-huruf yang lain. Huruf ta, huruf dha, huruf dha. Dha ni termasuk. Wallahu alimun bizzah. Kemerahan lidah ni ternampak kalau ada cermin besar di depan kita. Kalau kita tengok pada bacaan kita dan kepada wajah kita ada kemerahan lidah. Saya cuba suluh sikit cermin ada ni. Wallahu alimun bizzah. Okey, cermin ada depan saya nampak. Bizzalimin. Nampak lidah kita. Nanti cari cermin, cuba sebut ta, dha, dha. Cuba sebut ikut huruf baris-barisnya. Ta, ti, tu. Ta yang titik 3. Ta yang titik 3. Alif, ba, ta, tha. Ta, ti, tu. Okey, itu huruf pertama. Huruf kedua zal. Za, di, zu. Za, di, zu. Itu huruf yang kena keluar lidah. Dan huruf ketiga Wadhidu. Kalau ada cermin, semuanya nak kena ada nampaknya kemerahan lidah kita waktu kita menyebut huruf-huruf ini, semua barisnya atas, bawah, depan, hatta baris mati sekalipun. Az, aw, iz, uz, semuanya kena ada nampaknya merah lidah kita supaya berpisah ataupun berlain daripada huruf yang tak keluar lidah. Alhamdulillah.
Jazakumullah khair jazak. Kelas untuk malam ni sampai di sini dulu. Ayat 95, Masya Allah, 2 ayat kita habis untuk kelas kita pada malam ini. Kalau tuan-tuan perasan, kita masih lagi ulang-ulang hukum-hukum yang sama. Tetapi subhanallah, semakin dan kerap kali mana sekalipun kita ulang yang sama, tetap ada sahaja penambahan yakinnya ilmu kita, penambahan fahamnya tajwid kita dengan kita bermuzakarah ataupun kita ulang-ulang hukum yang sama. Saya paling lucu tadi, apa tadi? Hukum yang paling mudah sekali tadi. Siapa lupa tadi? Antara kita lah, semua lupa lah, semua tak jumpa tadi. Yang mula-mula sekali kita bahaskan tadi. Jadi walaupun mudah, tapi kita tak nampak. Kita tak nampak sebab kita dah fokus ke lain. Kita dah fikir jauh sangat. Rupa-rupanya yang dekat kita tak nampak. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu kita bertambah lagi bagus, bertambah lagi mantap, insya-Allah bertambah lagi yakin waktu kita membaca Al-Quran, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minkum taqabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, masya-Allah. Terima kasih semua, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama, semua. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah.